Bismillahirrahmanirrahim. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor oleh Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Pertama, perbandingan kaum muda Turki dan kaum muda Indonesia. Beliau menyatakan bahawa kata-kata kaum muda, kaum tua mulai timbulnya ialah di Turki. Kaum muda Turki, kata beliau, telah menyerang agama Islam dan telah menghinakan agama itu hingga akhirnya agama Islam telah keluar dari Turki sendiri. Setelah itu, soal kaum muda dan kaum tua itu timbul pula di Indonesia. Maka kerana was-was yang ditimbulkan oleh kaum muda Indonesia itu, orang Kristian telah menjalankan dakwah mereka. Dan dengan itu pula, lebih daripada 10 juta umat Indonesia menjadi pemeluk agama Kristian dan 30 juta menjadi komunis. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah tadinya saya telah memandang Samahah Al-Mufti orang tua pelindung, berdebar hati saya dan nyaris jatuh beliau di mata saya. Kerana perkataan seperti ini terhadap saudara sesama Islam tidaklah layak keluar daripada orang yang kurang ilmu, apatah lagi dari seperti beliau. Menurut pengetahuan saya, kaum muda Turki bukanlah sebuah gerakan agama, tetapi satu gerakan politik yang hendak mempermudah kembali Turki yang telah tua nyanyuk, orang tua yang sakit di benua Eropah. Demikian dikata orang. Yang dimulai oleh penyair Abdul Haq Hamid dan pengarang Gia Golkap dan Niazi Bek. Sebab-sebab timbul gerakan itu ialah kerana angkatan muda tidak merasa puas hati lagi dengan susunan masyarakat Turki kerana perkongsian antara sultan dan ulama melarang segala perubahan baru yang dianjurkan oleh Madhad Pasha yang diberi orang gelaran Abul Ahrar. Sampai ulama-ulama mengharamkan parlimen dan sampai beberapa orang ulama yang menyatakan fikiran bebas dihukum dan diseksa. Akhirnya menang jugalah kaum muda itu. Apatah lagi setelah Sultan Abdul Hamid dimahzulkan dan dibuang ke Canary pada tahun 1908. Akhirnya terjadilah peperangan dunia yang pertama dan naiklah Al-Ghazi Mustafa Kamal dan nyarislah Turki hancur lebur kalau tidak kebangkitan beliau dan kawan-kawannya. Dan Khalifah Wahiduddin di bawah perlindungan Inggeris dan Inggeris telah menguasai Konstantinopel. Wahiduddin memerangi Mustafa Kamal dan akhirnya Wahiduddin yang diusir keluar daripada Turki. Meskipun saya tidak menyetujui gerakan Kamal Atatürk yang terlalu keras membersihkan Turki daripada pengaruh ulama as-su, namun satu hal adalah nyata, iaitu bahawa Islam tidaklah pernah keluar dari negeri Turki. Islam yang telah dipeluk oleh umat Turki sejak 1000 tahun masih teguh dalam negeri itu, walaupun pemerintahannya tidak berdasarkan Islam. Adapun yang dikatakan kaum muda di Indonesia mulai timbul pada permulaan kurun ke-19, dibawa ke Sumatera oleh orang-orang Minangkabau yang datang dari Mekah. Pada waktu mereka belum bernama kaum muda, tetapi dinama orang kaum padri. Mereka berperang melawan Belanda. Tetapi setelah permulaan kurun ke-20 oleh almarhum Syekh Tahir Jalaluddin, kemudian timbul di Minangkabau, dimulai oleh Haji Muhammad Jamil Jambik dan Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah. Gerakan mereka bukanlah gerakan politik, tetapi gerakan agama Islam semata-mata. Memperbincangkan masalah ijtihad dan taklid dan menyatakan pendapat bahawa talafuz bin niat tiada asal daripada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dan imam-imam yang 4. Dan mereka memandang salah merabitahkan guru seketika mengerjakan suluk tarikat Naqsyabandi dan beberapa masalah lain berkenaan dengan ibadah akidah. Gerakan kaum muda Indonesia itu menjadi meluas ke seluruh Indonesia
terutama setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Perkumpulan Muhammadiyah, dan gerakan kaum muda itu pula menjalar pula di kalangan masyarakat Arab setelah Syekh Ahmad Surkati mendirikan Al-Irsyad, dan lebih-lebih setelah almarhum Tuan Hasan Ahmad Bandung mendirikan Perkumpulan Persatuan Islam. Al-Habib Al-Nasib Sahibus Samahah Al-Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad telah mencampur baurkan gerakan kaum muda dengan gerakan Kristian. Kata beliau, kerana kaum muda sudah 10 juta orang Indonesia menjadi Kristian, dan kerana kaum muda telah 30 juta jadi komunis, dan beliau tuduh pula bahawa kaum muda telah mengambil fatwanya daripada Qadiani. Ya sahibus samahah, adakah tuan berbicara itu sedang tuan sedar akan diri? Saya tidak akan menuduh tuan seorang pembohong besar. Cuma saya bertanya dalam hati, perasaan apakah agaknya yang mempengaruhi tuan atau Paduka Datuk seketika berbicara itu? Adakah agaknya rasa benci sehingga hilang timbangan yang adil? Dan saya tidak pula menduga bahawa Sahibus Samahah Al-Mufti seorang yang dangkal ilmunya, karut fikirannya, sehingga ikhtalata anhu habil bin nabil. Yang artinya, tetapi terang bahawa beliau katakan itu tidak benar. Dan saya tidaklah akan menasihati beliau supaya jangan menyatakan pendapat yang barang belum diketahui, kerana pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan ditanya kembali kelak di akhirat. Cuma satu perkara yang saya hendak ingatkan, yakni bahawasanya al-ilm haqqun masya'ul lil jami'. Artinya, ilmu adalah hak yang tersebar untuk semuanya. Kalau bukan ilmu yang dikeluarkan, nescaya akan dibantah orang. Tuan tak usah murka lantaran itu. Kerana sudah begitu pula zaman sekarang, maka yang telah tuan keluarkan bahawa kaum muda Indonesia sama dengan kaum muda Turki, dan lantaran kaum muda Indonesia, orang Kristian menyiarkan agamanya, adalah tidak benar. Lantaran kaum muda komunis berjangkit di Indonesia adalah tidak benar. Dan 10 juta jadi Kristian di Indonesia adalah tidak benar. Dan 30 juta jadi komunis di Indonesia adalah tidak benar. Dan kaum muda mengambil fatwanya daripada Qadiani adalah tidak benar. Jadi tuan telah mengemukakan 6 macam kata-kata yang tidak benar. Tetapi sekali lagi saya ulangi, saya tidaklah menuduh bahawa Mufti Johor, meskipun di atas nama sendiri, telah membuat 6 macam bohong. Lebih baik saya katakan saja tidak benar. Tentang perbezaan gerakan Turki muda dengan gerakan kaum muda Indonesia, sudahlah saya nyatakan tadi.